Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sampai muka surat 53. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisi bi qiraati. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setengah daripada kebinasaan berkahwin itu, bukan berkahwin itu binasa, ya tak? Macam kita pakai kereta, okey je, tapi jangan duk pegang enjin ketika tengah panas tu. Siapa yang pegang enjin ketika enjin tu tengah panas, dia kata apalah kereta ni tak elok, pegang pun panas, padahal dia tak perlu pegang. Jadi tetaplah kereta tu elok. Jadi dia nak bagi tahu bukan berkahwin tu binasa, tapi perkahwinan yang tidak mengikut ketetapan sepanjang menjalani hidup rumah tangga tu, dia akan membinasakan dua orang ataupun kesemua ahli rumah tersebut ataupun salah seorang daripada ahli rumah tersebut. Dia nak bagi tahu itulah. Dan setengah di antara kebinasaan berkahwin itu, bahawa sesungguhnya adalah ahlinya, iaitu isteri dia. Ahli itu maknanya kat sini isteri. Dan anaknya, anak kandung dia, membimbangkan bagi daripada ingat akan Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, dan membimbangkan daripada menjalani jalan akhirat dan berbuat ibadat serta hadir kepada Allah Ta'ala. Dia jadi kelang kabut beribadat. Dan masyrul dia, lawan daripada tu, bila dia dah kurang ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berbimbang, dia bimbang untuk buat perkara-perkara akhirat, iaitu berbimbang daripada menjalani jalan akhirat dan berbuat ibadat. Dia bimbang. Apa yang dibimbang tu? Sekarang meniaga, kalau tak menipu mana boleh tu. Tak? Dah semuanya dah riba macam gini, kita nak elak macam mana lagi? Dengan mudah dia bagi alasan, contohlah tu. Jadi dia bimbang lah, kalau dia tak riba nanti dia susah. Dia bimbang, itu kebimbangan tersebut. Banyaklah lagi contoh-contoh lain. Sebab tu hampir-hampir manusia yang mengusahakan rezeki ni, akhir zaman, kebanyakannya kata ulama, kalau tak syubhat haram. Dia sebut dalam kitab ni, kecuali orang yang mewarisi harta pusaka secara sah. Yang keduanya, dia bercucuk tanam, dia panggil. Tu pun sekarang bercucuk tanam, dia ceroboh tanah orang, dia tukarnya geran dia buat projek kelapa sawit apa, tetap haram. Nak cari yang betul-betul halal ni, tu teksi halal ke tak? Teksi boleh kawal diri sendiri teksi ni, cuma kena jaga mata lah pula. Yang naik tu macam-macam orang. Itulah masalahnya pula. Tapi insya-Allah sumber rezeki tu halal. Cuma jangan hantar dia ke Harok Cafe. Ambil daripada Harok Cafe ke rumah tak apa. Kena pandai-pandai lah Pak Ibrahim. Kata. Itu.
Saya pernah buat teksi hampir 2 tahun zaman nak belajar ni. Dapat call, dia kata dia pergi Sultan Ismail malam. Jadi tak apalah, nak bayar sewa pun tak cukup, lebih kurang tu hantar. Sampai Sultan Ismail tu, kalau terus ke Haruk Cafe, ke belok kiri. Apa benda tu, banyak kedai minum apa semua tu. Berhentikan saya dekat pub tu disebut. Sudahlah saya kata. Sebab guru saya dah ajar apa yang saya sebut tadi tu. Hantar orang ke tempat maksiat, rezeki tu syubhat. Ambil orang daripada tempat haram, tempat maksiat, bawa dia balik rumah, itu harus. Rezeki tu sah, halal. Ya tak? Jadi kata turunkan saya dekat pub tu. Saya pergi macam mana ni? Hampir-hampir 50 meter ke lebih kurang gitu lah. 30 meter tak ingat. Tapi tak sampai ke tempat yang dia nak tu lah. Saya pun berhentikan teksi. Kakak, minta tolong turun sini ya. Saya kan bagi tahu saya nak turun ke pub, tapi saya nak hantar kakak kat sini. Gaduh lah. Jadi dia pun marah, dia bayar duit teksi kita, dia tutup, dia bagi sekali pintu. Tak apalah, saya rezeki aku halal. Aku tak hantar kau dekat pub, aku hantar kau dekat tepi jalan. Punya nak lari daripada hukum. Itulah untungnya fiqh. Dia senang. Dia senang bila dia kalau dia kata haza haram, ini haram, lain sikit pada ni tak haram. Dipanggil jalan-jalan melepaskan diri. Ada cara dalam fiqh. Dan nak buat macam mana lagi, dah dia minta kita hantar dekat pub. Itu alasan orang yang mudah-mudahkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, pada Allah menyediakan jalan keluar. Macam itu. Habis. Jadi sebab apa? Sebab apa manusia yang bernama suami ni, dia sehingga membimbangkan ia ingat akan Allah, sebab ia menunggu kat rumah ni. Yang tuitionnya nak bayar, yang bajunya nak beli, yang kasutnya pula, handphone pula kena seorang satu, kalau 5 anak 5 handphone. Ya tak? Jadi tuan-tuan, kalau kita dulu hadiah orang kahwin, hadiah akopal, tukar-tukar, hadiah iPad terus. Jadi diorang tak bimbang lah kalau dapat anak, sebab anak diorang ni kuat main game. Masuk anak saya, hadiah handphone ke kalau bersalin, gitulah senang. Persediaan awal. Anak saya tu umur, ya Allah, 8-9 tahun. Dia kena satu game tak macam mana tu, saya tengok. Suruh tidur tak boleh tidur. Saya kata berat dah anak aku ni. Orang suruh hafal Quran, dia berbantai main game. Tapi depan mata saya tengok memang membahayakanlah benda tu. Lalu kita pun sekat. Dia boleh buat tidur, kita pun buat tidur. Dia tengok, dia rasa, dia merasakan kita dah tidur, dia bangun. Dia main game. Rupanya gitu orang main game. Macam itu. Jangan kena kat kita kena main game tak atas surau. Tak atas surau. Dia budak boleh dibentuk lagi mudah-mudahan. Dan dia sesungguhnya ahlinya dan anaknya itu membimbangkan daripada ingat akan Allah, dan membimbangkan daripada menjalani. Ingat pun dah membimbangkan, apalagi menjalani jalan akhirat, dan daripada berbuat ibadat serta hadir kepada Allah Ta'ala, nak khusyuk, nak buat betul-betul kerana Allah tu, banyak sangat halangan daripada isteri dan anak-anak. Bukan isteri dia menghalang, perasaan ataupun sikap, sifat seorang suami tu, dia lebih memikirkan anak dan isteri dia, sehingga timbul satu slogan, buat apa saja untuk dapat apa saja. Dalam bab rezeki, dia paling masalah sekali rezeki lah. Kalau orang ni tak mendalam sikit agama dia tak kisah dia tak reti semayang ke, tak reti mandi hadas ke. Ni ada kawan saya tu, dia nak kahwin ni, nak nikah bulan 5. Bagilah nasihat sikit ustaz, tips. Dia kata pertama, bila kau dah selesai nikah, ya tak, semayang sunat tu selepas nikah. Yang kedua, bila kau dah bersama dengan dia, nak bersama dengan dia, tanya dulu, cuba cerita cara mandi wajib. Saya kata gitu lah. Cuba baca Fatihah, 5 bacaan rukun tu aku nak dengar sebelum aku sentuh kau. Ketika itu dia boleh baca, dia mahu baca. Sebab apa? Yalah baru nikah. Cuba selepas 10 tahun nikah, awak ni kemaruk apa dah 10 tahun suruh saya baca Fatihah pula kat depan awak ni. Dia jadi macam gitu.
Jadi kalau sekiranya suami ni ada ilmu, dia dapat mengesahkan 5 bacaan rukun tu mengesahkan atau tidak sembahyang dia. Cara mandi junub yang betul, dia ceritalah, dia cerita, saya kalau mandi wujud, saya jiru sini dulu, saya jiru sini dulu, saya sini. Dia cerita, suami isteri tak perlu malu, tapi itu hukum. Siapa yang nak menikah atau menikah lagi, itulah kerja dia. Tak. Bila dah dapat isteri tu, itu antara soalan yang ditanya. Baca Fatihah, baca 5 bacaan rukun dalam sembahyang. Tu. Sekali isteri tu tanya balik, apa sebenarnya bacaan 5 rukun tu? Saya pun tak tahu, berat. Tak, kita kena ambil tahu dululah. Ar-rijalu qawamun 'alan nisa. Lelaki ni memimpin kaum perempuan. Jadi bila dah kurang ingatan kepada Allah, bimbang untuk menjalani jalan akhirat dan berbuat ibadat, maka dia akan bertukar kepada lawan kepada sifat tu, iaitu masyghul ia suami kepada menuntut dunia, sibuk dengan menuntut dunia, dan membanyakkan ia akan memerintahkan kehidupan bagi segala anaknya. Jadi tuntutan dunia tu seperti memerintahkan dia untuk mengkorbankan agama dia demi anak dan isteri dia. Itu masalah lelaki ya. Kita tengok masalah perempuan. Masalah perempuan yang janda-janda, bukan semua. Ada setengahnya boleh jaga diri, alhamdulillah. Tapi selalunya bila kita tanya, kenapa kau sampai menjual diri, kenapa kau sampai, dia akan bagi tahu satu, iaitu demi anak-anak saya makan. Tak? Alasan tu, ini kita belajar ilmu saja. Alasan tu jika dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan tolak. Kenapa? Sebab Allah sebenarnya boleh memberi rezeki yang halal, dan Allah memang nak bagi rezeki yang halal. Ya? Dan kita tidak boleh menyalahkan orang lain atas dosa yang kita buat semata-mata nak menyalahkan tu tidak melepaskan kita. Betul. Suami tidak bertanggungjawab, suami tak bagi nafkah, suami sepak terjang isteri, isteri pun dah tak tahan, diceraikan isteri sebut, anak pula di bawah jagaan isteri 3 orang. Betul-betul isteri ni susah disebabkan suami itu tadi, kan? Maka setiap kesusahan isteri tu, suami akan menanggung dosa satu bab. Tapi setiap dosa yang dilakukan oleh isteri selepas daripada bercerai, dia mukallaf ditanggung. Maksud saya ialah, tak boleh dengan mudah, saya kalau suami saya tak buat macam gini, saya tak buatlah macam gini. Dia selalu bagi alasan begitu. Alasan tu kalau bawa dia dapat Allah, tidak walid dipanggil. Kenapa? Kamu mukallaf. Kamu mukallaf, tuntutan hukum yang 6, halal, haram, wajib, sunat, makruh, berjalan di atas diri. Jadi kamu kena pilih. Apa itu dah susah, saya tak ada jalan, kamu ada Allah yang menjamin rezeki kamu. Abu Hurairah tu antara orang yang paling miskin dalam dunia, tapi dia ahli syurga. Abdurrahman bin Auf antara sahabat yang paling kaya, dia pun ahli syurga. Bil makna, kaya atau miskin bukan faktor untuk manusia ni buat maksiat, melainkan nafsu dia, kejahilan dia, ilmu dia dan sebagainya. Tu. Tapi suami tetap ada saham dosa tu sebab dia orang ni jadi macam gini. Contoh isteri kita, dah mandi-mandi nak keluar, pakai minyak wangi, kuat pula bau tu. Tiap-tiap orang yang menghidu lalu bernafsu, hidu je, boleh tahan minyak wangi, tijah ni gini-gini, berdosa lah. Ya tak? Jadi nilai dosa dia 10. Kalau 10 orang yang mencium berbuat yang sama, jadi 100 dosa semua tu terkumpul juga dalam kitab amalan perempuan yang pakai minyak wangi, sebab dia yang menyebabkan orang ni berdosa. Tapi yang berdosa 10 tadi tu tak boleh menyalahkan semata-mata perempuan. Awak kan mukallaf, patut awak elak. Gitu pula. Jadi tak mudah kita nak meletakkan beban dosa tu kepada orang lain, tak mudah, kerana kita mukallaf. Kita bila mukallaf ni ada saja jalan ikhtiar. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrika ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jelas ayat tu. Lalu kita pun tampal dekat dinding. Kalau kedai runcit ada tu. Tak. Kononnya ayat bagi rezeki, Allah bagi rezeki. Daripada tampal gambar F1, biarlah tampal itu. Itu pula, ya tak?
Tapi kita tampal tu semata-mata dengan niat bila baca tu ingat Allah. Bukan ayat tu yang bagi rezeki. Bukan? Tu. Apa lagi suami punya gitu juga. Buat apa saja untuk dapat apa saja sebab apa? Ni tuntutan belakang ni. Isteri dengan anak-anak. Dan kalau dia cuba menyalahkan keadaan tu, tetap tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam tasawuf telah diajar qanaah, berpada dengan apa yang ada. Kalau kita tengok orang sini Kuala Lumpur ni, nak cari yang betul-betul miskin susah. Yang miskin pun iPad. Kita pergi rumah dia ada Astro. Tak? Jadi kita tak faham macam dekat Pandan tu. Katanya dia ada orang curi tabung. Dibelasahnya mati. Dibelasahnya mati. Siapa bertanggungjawab Pak Haji? Kita tengok hudud ya. Siapakah orang yang layak dibunuh dalam sistem hukum hudud? Pertama, penzina yang telah berkahwin. Tu. Orang yang membunuh dengan sengaja ataupun tak sengaja. Pencuri potong tangan maksimum. Jadi dia mencuri. Miskin macam mana pun, hukum dia mencuri haram. Itu tetap. Tinggal lagi nak meletakkan hukum, cek balik. Kau kenapa mencuri? Saya begini. Mungkin tak sampai kepada hudud. Hanya setakat takzir. Habis itu yang mati dalam masjid katanya yang mencuri itu, tiap-tiap orang yang berbelasah dia tu, dia kena jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Dia telah menghukum lebih daripada hudud pun. Jadi jangan seronok sangat mana anak-anak muda ni. Jumpa orang meragut je, dikejar-kejar, bengkak biji mata terkeluar telinga. Jangan seronok-seronok sangat. Sebab tidak ada hukum bengkak mata terkeluar telinga dalam hudud, tak ada. Potong tangan ataupun takzir yang setimpal, yang setara dengannya. Siapa yang menghukum lebih daripada hak sepatutnya, padahal kita bukan orang yang layak menghukum, dia telah menzalimi orang tersebut. Jadi saya fikir tabung masjid ni, surau ni, yang ni tak apa, yang ni, yang jenis-jenis ikat dekat tiang tu, buat yang transparent dalam kaca. Jadi pencuri tu akan update amount sebelum mencuri. Ya tak? RM3 tak berbaloi kalau aku curi. Kan selamat tabung kita. Ni dah lah besar, berat. Dia fikir, banyak kot. Angkat RM3. Kena tangkap, hukumnya mati. Macam mana? Mungkin juga pihak masjid tu tidak tersalah dalam mengaturkan jadual mengutip tu. Mungkin juga. Tak, ini memang sekarang ni musim zaman pencuri. Kalau kelab malam ada jaga, kenapa masjid tak boleh ada jaga? Dah zaman kita mengaku dah zaman ni zaman tak selamat. Sampai duit surau pun dah sanggup curi. Ya tak? Bank tahu dia bakal terdedah dengan ancaman perompak, dia pasang jaga, digajikan. Kelab malam pun digajikan jaga, bonzer namanya, bukan sebarang-sebarang orang tu. Sekali tumbuk berpusing muka. Jadi kalau kita gajikan jaga rumah Allah, adakah membazir? Semua perbelanjaan ke jalan Allah tidak membazir. Tak membazir. Yang sekadarnya lah. Yang sekadarnya. Jangan kita taruh sejadah emas, itu membazir lah. Dengan surau kita macam gini, ikut keadaan. Macam itu. Memang rumah Allah dah tak selamat, kena kunci apa semua. Ada satu di Kuala Selangor sampai orang tu terkurung dalam tu. Habis Tok Siap tu dah habis je semayang, lampu tak kira orang semayang sunat ke tak sunat, ada orang tertinggal seorang, dikunci terus. Dikunci terus. Ialah kerja dia ada kerja lain agaknya. Dia tak sempat ataupun dia tak sedar ada orang lain tu. Nak menunjukkan betapa tahap keselamatan, keamanan tu terlalu jauh dah. Daripada zaman-zaman sahabat, daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tu? Jawapannya satu, sebab Quran tidak di atas. Tak ada dah jawapan lain. Janganlah kita membahaskan enactment ni perlu di-upgrade. Enactment Allah telah siap. Letak di atas, semua selamat. Yakinlah. Saya yakin. Tapi apa upaya kita sekarang? Ya tak? Tu. Dia tak sedar tu Pak Ibrahim. Dia memberi lesen arak, sama hukumnya menghalalkan arak. Sama. Dalam
negara Islam boleh minum arak siapa? Orang kafir saja. Tanya dia, kau berapa trailer setahun makan minum arak ni? Kau orang berapa orang ni? Kita bajet-bajetnya dan benda tu akan bertambah setiap tahun mungkin kerana population juga bertambah. Kita 5 trailer. Okey. Aturkan, hantar kepada mereka ni beri laluan, jangan sekat, jangan apa, 5 trailer tu. Tapi syarat bayar jizyah. Atau tonggeng-tonggeng yang dia minum. Bom. Di tempat dia, di tempat khas dia, orang Islam tak ada. Sekarang tak. Kena gam juga ni kan. Ya. Tapi tak apa, bukan musim pilihan raya. Elok kita bercakap. Tu. Memberi lesen tu menghalalkan. Jadi siapa yang terlibat dalam kumpulan yang menghalalkan arak tu, dia pun sama, walaupun dia tak minum walau setitik. Sebab apa? Sebab dia ada kuasa. Sebab dia ada kuasa tu dia menghalalkan, dia bertali-tali dia panggil. Jadi selamatkan diri kita ni. Mantap. Habis tu yang sokong yang nak Islam pun tak menang-menang. Kemenangan tangan Allah. Kan? Kita cuma mengambil saham, duduk di kelompok yang betul. Itu saja kerja kita. Menang tak menang, itu urusan Allah. Satu hari nanti pasti menang. Terakhir, Imam Mahdi akan mengangkat Islam. Dan Nabi Isa akan turun. Cerita tu dah confirm. Yang Islam akan menang. Kita boleh pergi kepada kumpulan yang melawan Islam. Kan rugi. Jadilah apa yang berlaku hari ni. Tunggang langgang semua hidup. Tak? Begitu. Cara berpakaian dah salah, cara pergaulan dah salah, cara tak tahu semua yang jadi salah. Habis. Jadi masyhurlah ia ketua keluarga bernama suami ni kepada menuntut dia dan membanyakkan ia akan memerintahkan kehidupan bagi segala anaknya dan ahlinya dengan apa? Menghimpunkan harta. Dia siapa yang ada sifat menghimpunkan harta akan datang package satu sifat yang lain kikir. Itu package. Sekiranya ada sifat menghimpunkan harta, package dia datang ialah dia jadi kerkut. Dia akan jadi macam korun. Berbeza dengan Abdul Rahman bin Auf, berbeza dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, berbeza dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mereka tidak menghimpun, tapi mereka merasakan Allah melalukan harta itu kepada mereka sebagai amanah. Maka hak mereka perlu dipenuhi dulu. Mereka melunaskan hak mereka. Sayyidina Abu Bakar, Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Umar, dia pakai dulu harta tu untuk keperluan dia berapa. Kemudian dia tahu dia ada tanggungjawab kepada umat Islam ataupun kepada orang lain yang telah disarankan oleh Allah, setengahnya difardukan oleh Allah, setengahnya disunatkan oleh Allah, zakat dan sebagainya. Maka dia tak pernah risau berkurang harta dia tu. Sebab matlamat dia bukan menghimpun. Matlamat ialah apabila dia mendapat harta tersebut, dia mindset dia ialah Allah sedang melalukan harta tu melalui aku. Gini lagi ni. Ni ada kipas banyak ni. Tu. Kejap lagi ada satu orang tu dia nak repair kipas ni, berhenti nak repair. Tengok apa dia pakar. Walaupun dia ni tukang elektrik, tapi dia taranum sangat hebat. Qiraat 7 dalam kepala. Quran hafal. Sekali dia membaca Quran, meleleh air mata. Contoh macam gitulah, punya sedap. Tajwid jangan cerita lah. Tebuk Quran, baca dari belakang, terbalik pun dia boleh sambung. Contoh macam itu. Dia pun repair. Tapi dia ni ahli elektrik, dia repair. Dekat ujung sana ada satu pakcik umur 130 tahun, baru mula mengaji dengan seorang ustaz yang muda. Alif date dia tengah repair ni. Macam itu. Mungkin dia geleng kepala tu, dua bangka baru nak belajar. Mungkin lah, kita tak tahu dia cakap apa. Kalau itulah yang dia bercakap dalam hati, takabur, ujub. Pasal apa? Dia tak sedar Allah telah memberi ilmu tu terdahulu kepada dia. Boleh tak Allah bagi ilmu tu ketika orang tua tu muda? Boleh. Tapi Allah tidak memilih keadaan tu. Allah memberi hidayah ketika dia berumur 130 tahun, barulah nak menyebut alif bata. Dan Allah temukan dua orang ni yang baru belajar umur 130, yang repair kipas tu udah teranumnya dengan tajwidnya. Allah sedang menguji dia.
Engkau rasa dengan usaha engkau semata-mata ke engkau boleh taranum tu? Engkau rasa dengan usaha engkau semata-mata ke boleh mengaji Quran? Tak. Aku yang mengizinkan, la tataharraku zarratun biiznillah. Jadi sahabat pun macam gitu. Abdurrahman, dia cuma merasakan Allah meletakkan sekejap harta tu pada dia. Dan dia bersyukur. Kenapa? Dengan adanya harta tu, infak dia tak terkira. Sementara Abu Hurairah pula tidak pernah dengki dengan Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Amanah aku lain. Tapi kedua-dua ni antara 10 sahabat yang wajib masuk syurga. Mereka tahu ini sebelum mereka wafat. Sebelum mereka wafat. Macam gitu. Itu pakcik tu kalau dia mati besoknya. Saya pernah ada pengalaman orang minta ajar mengaji. Saya tak, walaupun saya bukan ahlinya, saya buat perjanjian dengan, bang, saya boleh ajar abang ngaji, tapi satu syarat, sampai satu tahap je saya ajar. Selebih tu wajib kata abang cari guru lain. Dia pun kata okey. Zaman saya belajar kitab, zaman saya duduk dengan tuan guru, tak? Duduk kat lantai je ni lah. Dan tempat saya mesti depan guru betul-betul. Ketika dia mengajar kat bawah ni, meja bawah ni, bersembuh-sembuh air liur dia kat saya. Tahan je lah, nak bergerak pun tak berani. Nak lap, lagi kurang ajar. Tapi bila saya ajar abang ni mengaji, air liur dia bersembuh kat saya. Dua-dua saya kena. Bila dia nak sebut sin, bila dia nak sebut sad, itu memang masalah. Bersembuh ni air liur. Orangnya hebat. Kalau kita gaji 23,000 ke atas. Macam gitu. Tapi kita pula yang dididik oleh guru ni, semua kita ni sama je. Yang betul-betul membezakan boleh masuk syurga ke tak boleh masuk syurga ni. Harta, dia banyak dia sikit, tak payah hirau. Pangkat, dia tinggi kita rendah, tak payah hirau. Soal diri kita, lepas tak aku sirat tu. Harta hebat macam mana pun, pangkat hebat macam mana pun, tak lepas sirat, dibakar oleh neraka Jahannam. Yang kita doa tadi, Allahumma ajirna minan nar. Jadi benda-benda ni lah yang akan mententeramkan hati seorang suami. Dia akan cari nafkah, dia akan membesarkan anak, dia akan melayan isteri dia, tapi tidak sampai menjahanamkan dia pada hari kiamat. Kenapa? Sebab hari kiamat tu hari yang terlalu panjang dan kekal selama-lamanya. Ketika yaumul jaza itu berlaku, ketika hisab apa semua berlaku, waktu dia terlalu panjang. Nak dibandingkan dengan waraswah yang dimakan tu, yang ikan paus pun seekor dibagi tak habis. Tetap dia makan ikan kembung. Tak? Hebat-hebat makan duit rasuah. Hebat-hebat menipu orang, dapat 3-14 juta. Ikan bilis juga makannya. Ya tak? Tidur dekat hotel 6 bintang ke 5 bintang, belum tahu. Lagi boleh nyenyak. Tapi kalau tertidur dekat majlis ilmu, pasti nyenyak. Jadi siapa hebat sebenarnya? Ahli ilmu yang hebat. Dah lah masuk free. Ya tak? Tak ada bantal, tak ada tilam. Tegak pun hilang. Nampak macam itu. Jadi ahli ilmu sentiasa lebih hebat. Baik tukang tidurnya, yang mengaji lebih lagi kan? Yang beramal lebih lagi kan? Dia kata tak payah silau dengan dunia ni. Kita bukan kata kita tolak dunia, tak. Zaman handphone, kita beli handphone. Zaman Ferrari, kita beli Ferrari. Apa lagi? Tapi memilih dan memastikan tanggungjawab isteri yang kita ada tu, dan tanggungjawab anak yang kita ada. Sebab dia dah sebutlah kita ni, ini anak dan isteri ni tersalah handle, dia akan menjauhkan kau daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itu. Habis. Dan masyghul ia kepada menuntut dunia dan membanyakkan akan dia memelihara kehidupan. Itu dah baca. Dengan apa? Yang jadikan masyghul itu apa? Menghimpunkan harta. Dan akan pertaruhan bagi mereka itu. Supaya apa? Menghimpun harta. Ni saya kerja-kerja ni supaya dapatlah saya beli rumah sebiji, anak saya yang kecil tu besok dah besar, senang. Itu maksud mempertaruhkan. Sekiranya kita boleh berusaha tanpa tinggal sembahyang, tanpa tertinggal ilmu fardu ain, hak-hak yang Allah nak hendak tu kita tunaikan. Tak ada masalah kita nak sediakan harta untuk anak kita yang masih kecil. Tak ada masalah langsung, asalkan betul. Tapi ghalibnya, kebiasaannya dia akan langgar.
Sembahyang jemaah dia tak irau, ya tak? Menziarah orang alim tak benar, berzakat pun tipu-tipu dan sebagainya, sedekah berkira dan sebagainya. Kenapa? Ni. Pada anak tu telah dijamin rezeki dia. Biarlah dia berusaha sendiri besok. Maknanya, kalaulah terpaksa, andai kata terpaksa melanggar hukum Allah untuk memberi kepada yang masih kecil ni, pilihlah menahan daripada melanggar hukum Allah, walaupun kita tahu besar budak ni jadi apa, sebab dia nanti kalau dia mukallaf, dia tahu bagaimana mencari rezeki dia. Tak perlu bimbang. Tengoklah burung, tiap-tiap kali dia keluar pagi, kenyangnya petang dia balik. Ada je rezeki. Allah mencipta rezeki. Ya tak? Dan demikian itu pada ghalib bahawa kepada bakhil, apa yang saya sebut tadi tu. Ghalibnya, dia bila ulama sebut ghalib ni, memang itulah kebiasaannya. 1 dalam 1000 yang tak menjadi orang yang ghalib seperti ni. Apa? Kikir. Korun kata apa dekat Nabi Musa? Kau ni Musa, mentang-mentang atas nama agama kau senang-senang je dah tak minta sebahagian daripada harta aku. Kau tahu tak? Aku ni usaha bela kambing daripada seekor 2 ekor sampai sekampung. Engkau tu pemalas. Lebih kurang gitu. Padahal dia lupa ketika dia dengan Nabi Musa, Korun dengan Nabi Musa ni sepupu. Dia yang minta kepada Nabi Musa, kau doa, kau kan doa kau didengar oleh Tuhan. Engkau doa, aku sepupu engkau. Engkau doalah supaya aku kaya, supaya aku boleh bantu agama engkau. Perjanjian asal macam itu. Ini tak apa Ustaz. Ustaz tolong doakan saya, projek saya jalan. Esok kalau saya dapat, saya bantu sekolah Ustaz. Tak ada seorang pun jumpa lepas tu. Kenapa tuan-tuan? Sebab konsep yang mereka pegang salah. Allah layan kita cukup baik. Allah tengok, Allah layan kita cukup baik. Manusia layan Allah terbalik. Padahal Allah tidak mengharapkan layanan kita. Bila kita wajib zakat perniagaan? Setelah untung bersih. Maknanya tuan punya diri tu dah tengok untung, barulah berjalan hukum Allah. Itu pun 2.5%. Sekali dia kena zakat 25 juta. Berapa untung dia? 100 juta. Setan pun datang, jeng jeng jeng. Senang je nak bagi kat Ustaz Yuna 20 juta, dia kerja buat gitu. Kita dapat 25 juta, kita kerja bagai nak mampus. Setan bisik kat dia. Sehingga dia terlupa dia ada lagi 975 juta. Syaitan mengindahkan nombor 25 juta tu sehingga dia terlupa yang 975 juta tu masuklah di dalam bab bakhil, kikir dan sebagainya. Dia macam itu. Kenapa tu? Sebab asal dia niat menghimpunkan harta dan sebagainya. Tak, sebab tu orang berniaga ni dia kena ada satu niat. Pertama dia kena belajarlah perniagaan aku ni ada tak peruntukan zakat. Kalau ada, mudah-mudahan dengan aku berniaga ni aku dapat membuat ibadat zakat tersebut. Orang ni insya-Allah memang dia belum untung lagi, dia dah berniat untuk berzakat. Ini kalau tak tersalah niat ni, dia akan jadi macam itu. Senang-senang nak bagi 25,000, dia terlupa dia untung 100,000. Dia ada 907 sejuta. Dia ada 975,000 lagi. Ya Allah tak usik. Tapi akal manusia ni bila agama tu letak di sini ya, tidak di hati, dia akan jadi macam itu. Wa iyazubillah min zalik. Kita ni bukanlah orang kaya dan kita mungkin tak ada penyakit macam itu, tapi kita ada penyakit orang miskin, iaitu dengki dengan orang kaya. Asyik tukar kereta, duit mana rasuah kot. Itulah penyakit orang yang tak berapa ada duit ni kepada orang yang selalu tukar kereta. Dia tak boleh langsung nak bersangka baik. Kalau dia beli duit rasuah pun, bukan kita yang menanggung dosa. Tapi bersangka buruk tu, dia sedap naik BMW, kita menanggung dosa menuduh orang tanpa bukti. Ya tak? Habis. Tu. Dia akan melahirkan sifat kikir, bakhil. Jadi Nabi Musa doa. Bila Nabi Musa doa, dia kaya, dia cakap macam itu. Jadi Allah melayan manusia sangat baik. Untunglah dulu, barulah ambil zakat tu. SSM tak, bayar dulu, baru boleh daftar berniaga. RM100 lebih habis. Tak percaya pergi daftar satu perniagaan besok dekat SSM.
Dia takkan kata engkau untung dulu nanti kau bayarlah duit daftar ni. Tak. Kau bayar dulu babe, baru aku bagi CJ pendaftaran. Untung tak mana hala lagi. Ya tak? Jadi manusia dengan manusia dia tak layan sebagaimana Allah melayan manusia. Dan kadang-kadang manusia ni banyak pula dikata menurut kitab ni, bila Allah dah bagi dia untung pun, dia layan Allah tu seperti apa? Dia lupa ke Allah. Seolah-olah dia lah yang berikhtiar siang dan malam mendapat untung. Ini penyakit orang yang menghimpunkan harta. Kita mencari harta lalu diagih-agihkan. Cari harta, agih-agihkan. Adalah buat simpanan setahun, keperluan sakit, pening dan sebagainya, tak lebih daripada tu. Macam itu. Maka inilah sebesar-besar celaka yang membinasakan akal manusia. Di tengah-tengah masalah ini sembahyang ditolak. Di tengah-tengah masalah ini dia akan didakwa oleh anak dan isteri dia kerana memberi rezeki daripada sumber yang haram. Semua tu dibebankan kepada seorang lelaki. Betullah dalam tasawuf dia dah ajar dah. Qanaah, berpada dengan apa yang ada. Asalkan benda tu betul-betul halal. Kalau tak halal, banyak macam mana pun dia penyakit. Ketika kita telah tahu hukumnya haram, kalau kita tak tahu hukumnya haram dan syubhat dan sebagainya, tiba-tiba terbeli rumah dengan duit riba lah contohnya. Kita tak tahu hukum masa tu. Maka ulama kata tak payahlah kau pergi bakar rumah tu. Ya tak? Cukuplah sesaat kau tahu, ikhtiarkan, tukar kepada yang Islamik ke macam manalah. Kemudian bertaubatlah kepada Allah. Sebab ketika buat dulu jahil. Sebab masalah riba, masalah itu, Islamic banking apa semua, dia bukan masalah kita belajar kat surau tepi jalan, bukan. Dia memerlukan kepada satu pengkajian yang mendalam. Maka kita tentulah bergantung kepada ulama. Tak? Jadi dalam masa kita tak tahu tu, yang tu ulama sendiri beritahu, tak payah dibuang rumah tu, tak payah dibakar, dirobohkan apa semua, kononnya takut betul kepada Allah, itu jahil. Tukarkan loan tersebut contoh, ataupun cashkan rumah tersebut dengan duit yang halal. Lepas tu taubat kepada Allah sebab lepas tu duduk macam biasa. Itulah konsep kalau kita duduk rumah orang kafir, tiba-tiba didapati memang ada bela anjing contoh. Lepas tu kita tak payah beli lah. Kita boleh beli harta tu. Kemudian samak je lah. Samak separas mana? Separas-paras ketika anjing tu melompat ke mana. Jangan was-was. Aku rasa pernah dia kat siling tu, habis berlumpur lah rumah tu. Takkan anjing melompat ke siling. Jadi benda dalam fiqh, benda yang kita tak nampak, tak payah fikir. Tak payah fikir. Sebab tu dalam fiqh, walaupun kita belajar fiqh tuan-tuan, kesan dia besar pada kehidupan. Kita boleh relate dengan tasawuf. Tengok ya. Dia kata kalau kamu masuk ke dalam tandas, ada air. Dan bila kamu intai dengan mata kamu, tiada tanda-tanda air itu mutan najis. Kan? Tak ada. Dari sudut bau pun tak ada. Tengok sekali lalu tak ada najis apa dalam tu. Air tu hukumnya mutlak terus. Cuma tadi ada budak keluar sebelum dia masuk. Dalam masa dia tengok air tak ada tu, setan dah sambar dia. Mungkin budak ni dia tembak terkena dinding, air kencing masuk balik dalam tu. Tu masalah dia seorang. Sebenarnya fiqh kata tak perlu fikir macam itu. Tak nampak pun budak tu kencing macam mana. Tapi kalau orang dah terkena was-was setan, macam gitu lah. Kan saya cerita dulu, ada satu orang tua tu, ialah orang uzud, menitik-nitik air kencing, pergi ke tandas. Jadi satu hari saya mengajar kat masjid tu, AJK dia bagi tahu, saya tak sembahyang kat ujung sana ustaz. Kenapa? Dulu ada seorang tu dia jatuh air kencingnya, jadi kita pun tak tahu macam mana nak sucikan kapet tu. AJK. Ya tak? Jadi saya tak sembahyang lah kat situ, takut terpijak najis tak ustaz. Habis tu orang lain. Jadi kami tengah mesyuarat ni, nak potong kapet tu, nak buang. Saya kata roboh aja masjid. Buat baru hilang was-was tu. Tak. Seramai-ramai AJK tu tak ada nak fikir. Bahkan macam tuan-tuan surau ni lah, saya bukanlah orang alim fiqh, tapi tentu ada orang yang lebih alim yang tahu, tanyalah. Dia nak potong kapet tu, lantai ke apa semua. Dia kata nanti setan kata kat sana pernah kot, kat sana pernah kot. Kan elok roboh masjid. Itu kalau kena penyakit was-was setan. Sama dalam ni. Bila kita disambar oleh setan dengan nafsu kita pula, dia akan jadi macam gini. Duk sibuk kerja je dunia sahaja.
dalam mengejar dunia pula hilang hukum. Hilang hukum. Tu yang dekat NZ tu apa, ramai tu makan duit judi tak sedar. Kalau Manchester menang, kau bayar roti canai ni. Kalau Manchester kalah, aku bayar roti canai tu. Makanlah roti canai haram. Tu namanya judi. Dia yang tak judi, kalau Manchester menang, aku bayar. Kalau Manchester kalah, tak ada apa-apa. Orang gila mana nak buat macam tu? Mana apa hal pun tetap dia kena bayar. Baik dia kata, mari sinilah aku bersedekah kau roti canai. Kita tengok bola tengok je lah, tapi makanan ni aku bayar, aku sedekah. Dapatlah dia sedekah roti canai. Dengan dosa tengok lutut orang dalam TV tu. Tak. Macam itu. Sebab tu kena belajarlah sikit-sikit hukum-hukum tu, judinya macam mana. Kita kena belajar ni. Satu kitab, iaitu 4 kitab. Ibadat, semayang semua tu dah belajar. Munakahat, muamalat, jinayah. Fardhu ain. Maknanya sekadar tahu hudud tu apa, takzir tu apa, sumpah tu apa, sumpah tu apa, saksi tu apa. Sekali dulu. Saya harap surau ni dah buat lah. Kalau tak buat, wajib buat. Maknanya fiqh, kalau namanya kita fiqh, dia ada 4. Ibadat, muamalat, manakahat, jinayah. Semua orang kena belajar. Baru tahu masalah khiyar syarat, khiyar majlis. Ya tak? Sebab kata, tolonglah buka sikit durian ni. Confirm bagus punya. Oh, peniaga ni, ya tak? Dah jadi Tuhan dia. Dia boleh tembus kat dalam buahnya. Balik-balik memang berulat. Macam mana? Boleh tukar tak boleh tukar? Itu ada dibincang dalam tu. Dia akan kiaskan dengan masalah semasa. Seronok belajar bab muamalat tu. Kita rental kereta, pam rosak, siapa ganti? Dibahaskan dalam muamalat. Dibahaskan dalam kitab muamalat. Kita letak motor kita kat jiran. Aku tumpang pinjam, letak motor nak balik kampung 3 hari. Sila lah. Kemudian orang tu balik kampung, datang saudara dia, bang, motor ni ada ni, pinjam dekat Kejaya. Dia bagi je, dosa. Sebab akad dia tumpang letak. Kalau kata aku tumpang letak je, lepas tu kau nak bawa race pun tak apa. Tak apalah macam itu. Dah akad dia macam itu. Macam itu. Itu dibincangkan dalam muamalat. Seronok. Jadi kita tahulah sikit. Yang paling mudah kena, pinjam atas pinjam. Saya pinjam ke Haji motor. Haji pun pergilah ke Wang Sumaju Seksyen 5 lah contoh. Sampai kat sana, Haji dah parking apa semua. Orang tengok pula Pak Haji tu baik. Pak Haji, pinjam motor sekejap je, saya nak pergi Seksyen 6. Pak Haji pula, orang panggil dia baik, lembut hatinya. Dia pun bagi. Bagi tanpa izin motor saya punya tu motor tu, berdosa. Bukan dapat pahala. Kerana pinjam atas pinjam tanpa izin. Boleh tak bagi pinjam? Boleh lah. Hantar saya satu SMS. Ustaz, saya dekat sini ada orang pula nak pinjam motor ni pergi Seksyen 6. Saya pun kata, tafadhal. Selamatlah. Pak Haji dapat pahala, saya dapat pahala. Pam, accident. Saya bertanggungjawab sepenuhnya repair motor saya. Sebab memberi pinjam tu sunat. Dengan syarat, accident tu bukan disengajakan. Kalau dia memang jenis cari pokok langgar, dia lah kena bayar. Tak ada orang pun buat macam itu. Itu muamalat. Belajarlah. Belajar sikit-sikit. Cari kitab nipis-nipis. Tapi saya tak mampu nak ajar tu. Cari orang lain. Dan kerana inilah kata Abi Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala, ma syaghalaka anillahi min ahlil wa malin wa waladin fahuwa alaik masy'urumun. Kata Imam Ad-Darani, Abi Sulaiman Ad-Darani, barang yang membimbangkan akan dikau, ni ulama bagi tahu. Barang yang membimbangkan akan dikau daripada ingat akan Allah, hilang hukum. Bila dah terdesak tu, hilang hukum. Macam perempuan-perempuan yang terdesak membela anak dia setelah perceraian tu, kita memang kesian melihat dia. Tapi alasan dia kepada anak tu tidak diluluskan oleh syariat. Maka tetap dia berdosa memberi sumber yang haram kepada anak-anak dia. Barang yang membimbangkan akan dikau daripada ingat akan Allah Ta'ala, iaitu daripada ahlinya, isteri, dan hartanya, urusan harta dia, dan anaknya, maka itu celaka atasmu. Celaka kenapa? Pertukaran dia ialah pembakaran dalam api neraka, wa'iyadzubillah min zalik. Bahkan bermula daripada kubur.
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Hei segala mereka yang percaya, yakin. Hei segala mereka yang percaya mereka itu. Kita kena percaya apa? Percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah tidak pernah menzalim, bahkan mustahil menzalimkan hamba dia. Cuma Allah uji sikit. Untuk melihat keyakinan kita kepada Allah, Allah uji sikit. Itu Abu Hurairah apa kena ketika diuji oleh Allah, tak ada sahabat ajak dia makan. Pensan dia berkali-kali. Tapi dia merompak tak? Dia merungut tak? Dia keluh kesah tak? Tak. Abdul Rahman bin Auf ketika dia semayang, terganggu dia dengan burung-burung yang memakan makanan di kebun dia. Diuji oleh Allah macam itu. Terlalai dia sekejap daripada solat 2-3 saat. Diinfakkan ladang tu pada fisabilillah. Sebab apa? Ladang ni melalaikan aku daripada mengingati Allah. Khusyuk kepada Allah. Itu. Jadi banyak mana pula arti dia. Kalau ladang di 3 ekar je, dia semayang tak khusyuk dekat 3 ekar tu, mungkin tak bagi juga. Aku nak duduk mana? Bayangkan berapa keluasan ladang Abdul Rahman bin Auf. Tak? Kalau kita ni ada 3, kita orang beriman, kaya raya, semayang khusyuk, tiba-tiba baru beli kereta kita je ada 30 30 biji, tiba-tiba semayang terlalai tinggal kereta tu, ambil lah ustaz kereta ni melalaikan daripada mengingati Allah, tak ada masalah, ada 29 lagi. Awak seketul tu je, khusyuk tak khusyuk langgar je lah. Yalah, macam gitulah maknanya. Nak cerita Abdul Rahman bin Auf ni harta dia banyak mana? Abdul Rahman bin Auf pun tak ada harta, semayang khusyuk, tetap taat kepada Allah. Jadi bukan cerita di luar, cerita di iman. Dan ayat ni mengingatkan mereka yang percaya, yakin, jangan melalaikan oleh kamu akan kamu oleh segala harta kamu. Dalam masa mencari harta, jangan sampai agama tak faham. Jangan sampai hak ibu tak ditunaikan, contoh ibu bapa yang tua, tak? Jangan sampai hak kejiranan hak kejiranan tu diabaikan. Itulah. Dan anak-anak kamu daripada zikrullah. Pertama, apa pun masalah dalam harta dan anak-anak isteri, jangan membuat perkara yang Allah haramkan. Itu maknanya kita ingat ke Allah. Telah ada ketetapan-ketetapan yang ini boleh buat dan yang ini tak boleh buat. Dia kata sami'na wa ata'na. Itu tuntutan Allah. Masalah kita tak boleh buat, itu masalah kita dengan Allah lah. Dengan ilmu kita, dengan nafsu kita, dengan apa sekalipun, itu kita akan jawab sendiri dengan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa berbuat ia akan demikian itu. Langgar juga hukum Allah atas nama anak. Langgar juga hukum Allah atas nama isteri. Langgar juga hukum Allah atas nama harta. 3 perkara ni. Memang tak kisahlah nak buat macam mana lagi. Macam perempuan tadi tu, saya nak fikir macam kerja macam lagi, saya melacurkan dirilah demi anak-anak saya. Kesedihan dia tu betul, kesusahan dia tu betul, tindakan dia Allah tak terima. Melainkan ketika Allah memberi dia kesedaran, Allah nak mengampunkan dia, itu cerita lain. Tapi kalau setakat fiqh dan tuntutan ayat ni, tak boleh buat ni. Tak boleh. Dan barang siapa yang berbuat ia akan yang demikian itu, maka mereka itulah segala mereka yang kerugian mereka pada hari kiamat. Dia ada satu ayat lain cerita ahli neraka. Bagaimana ahli neraka ni dia memandang ahli syurga tu sedang berseronok-seronok dengan makan dan minum. Maknanya apa tuan-tuan? Seperti yang saya cerita dulu, syurga dan neraka ni dia transparent. Umpama kaca lah macam kita sekarang. Kita nampak orang kat luar. Jadi ahli neraka ni, dia tengok orang ni minum, makan, tanpa dia rasa segan, dia menjerit. Berilah sedikit daripada air yang telah dikurniakan kepada kamu, atau apa saja makanan yang kamu makan, kami cuma minta sedikit saja. Tak tahan dia tengok. Dia lapar, tak dapat makan, itu satu seksa. Tapi lapar, tak dapat makan, itu biasa. Dah lah lapar, tak dapat makan, tapi makanan tu nampak kat depan, tak boleh nak ambil, lebih sakit.
Jadi syurga dan neraka dia transparent. Pertama kerana Allah nak memberi kepuasan kepada ahli syurga. Bila mereka melihat azab-azab seperti itu, untungnya aku tak rasuah dulu. Kalau aku rasuah ke situ aku. Contohnya gitu. Jadi dia rasa bersyukur sebab dia menahan hawa nafsu tu satu tindakan yang tepat. Sementara ahli neraka pula, keluh kesah dia tu, aku cuma tak pakai stokin je. Kalau aku pakai stokin sikit keluar rumah, kata perempuan ni, tak ada dosa menendahkan aurat. Tapi nak menahan dalam ni, ampun. Kalau aku taat kemarin, aku duduk kat sana makan minum dengan buah-buahan syurga dan sebagainya. Jadi Allah nak menambahkan penyesalan ahli neraka dan Allah nak menambah kenikmatan ahli syurga transparent. Tak? Dah lah macam gitu, disindir oleh ahli syurga. Kau dulu tu ikut nafsu kau, memang layak dan kau macam itu. Kami ni menahan hawa nafsu, maka layaklah kami makan dan minum. Sana kau. Kalau bahasa gitu, tak sakit hati ahli neraka? Sakit lah. Lepas tu dia goyang-goyangnya anggur. Nah macam gitulah kalau kita nak faham. Tapi tak ada kot macam gitu. Tapi cerita dia, ahli neraka sakit hati. Kena bakar tu dah sakit. Kena sindir, menyakitkan hati. Macam kita lagi-lagi pom terantuk. Selalu orang kena ni. Pom. Ada pula je. Perlahan je tanya, sakit ke? Dia dah lari-lari laju, terlanggar tu dah benjut. Dia tanya, sakit ke? Bertambah-tambah sakit kat dalam ni. Tak payah tanya soalan tu. Dah pergi hospital, sihat ke? Dah namanya terbaring kat hospital. Jangan tanya soalan macam itu. Macam mana keadaan awak sekarang, bertambah baik? Oh betul lah tanya macam itu. Ini pergi hospital, orang tu terbaring, sihat. Ditanya orang tu, sihat? Tak kena cocok dengan jarum, bagus. Ya, tak. Melayu ni dia banyak lah perkataan yang tak valid, yang tak terpakai sebenarnya. Kita pergi rumah orang, dah makan ke? Itu artinya dia kata, kau carilah warung pergi makan. Itu isyarat daripada tuan rumah. Dia kalau betul-betul tuan rumah nak menjamu kau baru sampai kan, duduk dulu ya. Jangan balik sebelum minta izin pada aku. Dia pun senyap-senyap pergi beli mi ke, pergi makan. Itu baru betul. Tapi kalau kita pergi rumah orang, setengahnya lah, dah makan ke? Kita lapar benar nak jawab tak makan kan? Segan. Nak jawab makan kan? Lapar, takut menipu pula. Akhirnya tak jadi situ. Nak tak? Melayu yang tu memang tak boleh pakai. Kita kena masak untuk tetamu ni. Kita kena beli untuk tamu. Tak payah tanya dia makan ke tak makan. Sebab kalau dia tak makan, kita boleh belasah makanan tu kan. Jadi tak ada rugi ke mana pun. Kalau kita juga kenyang, jiran kita ramai, kita boleh sedekah, tetap tak membazir. Soalan tu jangan tanya. Masak je siap-siap. Ya tak? Macam itu. Macam saya mengajar ni, tak payah tanya Ustaz lapar ke tak, hidangkan saja. Tak tahulah kita ngejakan je. Kalau kat dalam tak boleh habis, kat luar ramai habis cerita. Dan setengah dari hei segala mereka yang percaya mereka itu, jangan melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu. Harta disebut awal. Sebab kalau orang tak beristeri dan tak ada anak pun, dia perlu harta. Dia sebut lebih awal. Kemudian, dan anak kamu. Jadi dia tak sebut pun isteri. Kenapa? Sebab orang yang ada anak terdahulu ada isteri lah. Kan? Jadi inilah kalam Allah ni hebat. Tadi dalam hadis apa semua disebut isteri dan anak-anak kamu disebut. Tapi dalam ayat ni dia tak sebut. Dia kata, dan barang, hei segala mereka yang percaya mereka itu, jangan melakukan oleh kamu segala harta kamu. Harta kenapa di atas? Sebab orang yang tak berkahwin dan tak ada anak, tak ada isteri pun, dia perlu harta untuk peribadi dia. Dan anak kamu, tak sebut isteri, kenapa? Kalau namanya anak kamu, keluar daripada isteri kamu. Jadi isteri termasuk maknanya. Ini hebatnya kalam Allah. Linguistik bahasa Arab tu mengalahkan segala bahasa. Mengalahkan segala bahasa. Dan barang siapa berbuat ia akademik itu, mereka itu dah segala mereka yang kerugian mereka itu pada bila rugi? Pada hari kiamat. Kerana panjang waktunya, azabnya berlipat kali ganda dan sebagainya. Dan setengah daripada kebinasaan perkara itu membaikkan perangai. Wallahu alam bisawab.
Tak apalah berkat, ambil ujung-ujung, ya tak? Tak. Sebab saya ada lagi satu hal yang perlu diselesaikan malam ni, janji dengan orang pukul 9 lebih tu. Lepas tu baru boleh balik Uluyam. Jadi minta hadir hari ni, ya tak? Mudah-mudahan sedikit yang kita belajar tu dapat memberi ilmu yang bermanfaat kepada saya dan kepada kita semua, sampai kita jumpa lagi pada kuliah akan datang, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma fakkinna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad